A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Hari ni kita masuk muka surat 5. Ramadan 5 muka surat 5. InsyaAllah by the 20th nanti kita dah habislah juzuk 1 ya. Jadi siapa-siapa nak teruskan lepas tu boleh. Juzuk 2 dan seterusnya. Baik, kita baca dulu. Siapa nak baca, baca satu ayat ni. Tapi mungkin yang ni sebab ayat dia panjang, kita boleh berbahagilah. Saya boleh bahagikan kepada segmen macam ni kan. Jadi semua orang dapat, kita tengok pada tempat wakaf tu dan kita buat dekat situ. Okey, siapa nak cuba? Buat dulu bahagian pertama daripada ayat 25. Kita baca. Ni kita masih lagi semakkan terjemahan ya. Especially kepada yang dah habis modul 1, masa ni kita pengukuhan, kita kukuhkan dan kita boleh sambil tu kita belajar lagi simbol, kod dan sebagainya. Kenapa yang tambah, akan dan oleh. Jadi bagi bila masuk modul malam tu nanti, okey, benda tu pun dah lebih faham lah, mudah-mudahan. Allahul Musta'an. Okey, siapa nak baca yang ni? Kalau belum boleh terjemah tapi nak baca je pun boleh, silakan. Don't worry. Saya Okey, Kak Rosna. Rosna, I try. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Okay. Okey, kita terjemahkan dulu yang bahagian 1. Jadi Okay. wa ni apa dia? Kak Rosna nak cuba. Wa Ya. Wa dan sampaikanlah berita gembira oleh siapa? Kita kena tambah tu. Oleh engkau. oleh engkau. In this case, oleh engkau is Nabi Siapa? Muhammad. Nabi Muhammad, dan sekarang ni kita lah pembaca. Ya. Kita pembaca terus dapat tahu. Kan? Maknanya ayat tu disampaikan, kita dengar, oh maknanya perintah tu untuk kita. Dan sampaikanlah berita gembira oleh engkau. Okey, jadi siapa? Terus? Kepada Akan orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka Ya. dan Ya. amilu there is telah bekerja oleh mereka, Boleh, telah bekerja boleh, telah mengerjakan is better. telah mengerjakan. Okay. Mengerjakan oleh mereka solat. Salihat. As-salihat. Tadi tambah, kita nampak ada As-salihat. MFB, kita tambah akan. Akan solat. Akan kebaikan-kebaikan. Ini bukan solat. Akan, okay, akan kebaikan-kebaikan. Anna bahawasanya ya, bagi mereka ya, syurga-syurga, ya, and then tajri, ia mengalir. ia mengalir. Min Right? Min tihal anhar. Min daripada ya, bawah. Daripada bawah, because tahta, right? Nah, bawah. Okay, daripada bawah. Bagi ha. Bagi apa tu? Baginya. Sorry, baginya. Baris dhamma, ada isim baris dhamma selepas fi'il tambah. This one is an isim ya, oleh. Oleh
Sungai. This is Sungai. FL. Oleh This sungai. is oleh sungai. Sungai-sungai. Sungai-sungai. Ah, Oleh. betul. Baik. Okay. Dan sampaikanlah berita gembira oleh engkau akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka dan telah mengerjakan oleh mereka akan kebaikan-kebaikan, bahawasanya bagi mereka syurga-syurga. Ia mengalir daripada bawah baginya oleh sungai-sungai. Okey, apa tadi Kak Rosna kata tahta tu kan kita macam dalam bahasa kita selalu tersebut tahta tu kan. Kita Atas. faham maksud dia atas tapi sebenarnya tahta tu memang maksud dia bawah. Iya, iya. Mm-mm. Di bawah, kalau kata ke bawah duli, ini ada satu trivia lah. Kalau orang Ya. cakap dalam bahasa Melayu tu ke bawah duli. Duli tu maksud dia, duli tu sebenarnya maksud dia abuk. Abuk. Habuk. Jadi dia kata raja tu ke bawah duli yang maha mulia. Dia ke bawah duli yang maha mulia, maknanya di bawah daripada yang maha mulia tu bukannya raja tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini raja kita ni kalau digunakan title tu ke bawah duli yang maha mulia. Maknanya berada di bawah abuk lagi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tu segala yang maha mulia tu macam bukan ada abuk tapi maknanya is even below so kecil lagi daripada abuk yang maha mulia. Macam itulah. Jadi tahta tu memang maksud di bawah. Ke bawah duli. Dia naik tahta. Tapi dia sebenarnya naik ke bawah. Bawah ceritalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun dalam bahasa kita dia macam ni. Walaupun dalam bahasa kita, kita faham tu atas. Naik atas tahta. Tapi kalau kita balik semula kepada konsep bahasa Arab ni, kita kena tengok bahasa sumber. Kita jangan, maknanya kalau bahasa kita tu maksud dia atas, kita kena ambil bahasa sumber yang maksud dia bawah tu bawah lah. Gitu. Ya? Tu Iya. lah. Baik. Okey, seterusnya ayat yang sebahagian daripada ayat tu daripada kulama sampai qablu. Siapa nak baca dan cuba terjemahkan? Silakan. Tak ada. Baca je pun. Can Ya? I continue? Boleh, boleh. Okay. Okay, I continue. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama sorry. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadha alladhi rujikna min Ruziqana. ruzikna min qabl. Ya. Terjemahkan. Kulama. Okay, I belum buat actually. Okey, tak apa. Kulama tak tahu kan. Kita baru jumpa kan. Jadi kulama Ya, adalah setiap kali. ZZMN. Sorry? Setiap hari? Setiap kali. Kita Setiap dah jumpa kali. tak kulama? Dah. Kita dah jumpa sekali rasanya. Kulama. Yang kat sini rasa saya. Itu falama Oh, bukan, bukan. Betul lah, kulama. Macam Okay, setiap kali. Okey. Dah, kita dah jumpa kulama semalam. Kulama semalam kita dah jumpa. Mungkin sebab saya pun tak tulis ni setiap kali. Okey. Jadi hari ni kita jumpa lagi. Maknanya dah 2 kali kita jumpa. InsyaAllah kali kita jumpa lagi, kita dah kenal lagi. Boleh terjemah. Setiap kali ruziqu. Sekarang ni dia FDM. Maknanya fi'il madhi majhul. Majnul. Oh. Jadi kalau majhul kita tambah di, kita tambah telah, tambah di. Direzekikan. I see. Direzekikan siapa? Mereka. Setiap kali telah direzekikan mereka minha. So daripadanya min again daripada samaratin samaratin
Samaratir, rizqo. Jenis, sejenis buah. Sejenis buah. Oh ya. Sejenis buah. Rizqan, tapi MFB. Jadi tambah akan rezeki. Akan rezeki? Tak, No. rezeki je. Akan rezeki. Aha. Qalu, terjemahkan. Lalu, Telah, let me see ya. Qalu. telah berkata Telah berkata. berkata Oh yes, telah berkata oleh oleh mereka. mereka. Ini Ini adalah yang. Sebab khabar kita tambah adalah. Mana tahu okay. khabar ada KBR kat bawah tu. Nampak ke tak? Yes. Okey, ini adalah KBR. yang ruziqna. Ruziqna ni ialah dalam sama juga fi'il madhi majhul. Jadi tak letak madhinya kita letak telah, Telah majhulnya tambah direzekikan. yes, Yes. direzekikan. Buangkan perkataan oleh, telah direzekikan. Ini bukan mereka. Nah, jadi nah apa dia? Kami telah Kami direzekikan kami daripada daripada qablu, kablu. sebelum ini. Ni kena tambah ini. Oh lah, kenapa ni? Kenapa kena tambah ini? Sebab ada dia ganti. Perasan tak? Selalunya kalau lepas huruf jar, dia mesti baris kasrah. Kenapa dia tak baris kasrah? Maknanya dekat sini dia ada mudhafun ilaih yang dihilangkan, dimahzufkan. Jadi dia ganti, dia jadikan dia tu marfu'. Tapi dia nampak tanda marfu'. Tapi dia sebenarnya bukan marfu'. Dia tetap majrur. Sebab ada min. Tapi maknanya bila kita nampak macam ni, min qablu bererti perkataan ini ke itu tu telah dimahzufkan. Jadi dia akan menjadi baris dhammah ni. Ni bukan saya yang buat. Maknanya dalam Quran ada banyak macam ni Nanti kita nampak. Sepatutnya sebab apa sebab apa tahu? Sebab ni isim cacat. Dengan dia cacat, dia kena ada tumpang. Tapi sebab dia Allah punya wisdom lah. Allah hilangkan tu. Kita berfikir ni sebenarnya baris dia qablu. Min qablu. Jadi dari segi terjemahan daripada sebelum ini. Perkataan ini ataupun itu tu tak ada dekat sini. Jadi digantikan macam tu. Tak boleh pula kita suka-suka nak tambah. Tak boleh lah, saya tak faham lah, saya nak tambah. Min qabli haza lah. Tak boleh. Jadi memang macam itu. Ya? Faham ke tak ni? Ustaz nak tanya sikit Ustaz, ada tak dalam makna dia dalam kedudukan majrur? Makna dia memang dalam kedudukan majrur. Yang ni kita tak Jadi boleh kata dia marfu'. dalam kedudukan majrur macam kita dengar, saya bisa dengar dia kata fi mahali, itu betul kan? Betul kot. Macam seperti perkataan tu dari segi makna dia. Yes. Makna dia ya. Okay. Dia berada pada cakap fi ma'ani ke fi mahalli? Pada kedudukan, pada Pada kedudukan. Yes. Dia pada kedudukan majrur. Majrur lah. Betul-betul. Okey, seterusnya. Okey, kita ulang balik ayat ni. Setiap kali telah direzekikan mereka daripada sejenis buah akan rezeki, telah berkata oleh mereka, ini adalah yang telah direzekikan kami daripada sebelum ini. Macam tu. Ya. Jadi maknanya ada dialog kat dalam ni. Setiap kali mereka direzekikan daripadanya. Nya ni perempuan. Jadi nya ni merujuk kepada mesti isim yang perempuan yang sebelum ni. Okey, bagi yang belum belajar modul 2 tu mungkin rasa macam alamak tak perasan atau modul 1 tu kan. Tapi ni kalau kita dari segi terjemahan pada kita sama je. Ni punya kalau apa mana lagi tadi? Ada lagi satu. Yang kat sini nya juga kan, kalau hu pun nya. Tapi kat sini memang dia merujuk kepada daripada bawahnya ni, ni merujuk kepada isim yang perempuan. Apa dia tu? Sungai-sungai tu. Bagi mereka syurga-syurga. Daripada bawahnya. Nya ni merujuk pada sungai. Daripada syurga-syurga. Lepas tu um,
Sungai-sungai itu mengalir. Dia merujuk pada sungai-sungai itu mengalir. Kemudian setiap kali mereka direzekikan, mereka telah direzekikan sejenis buah sebagai rezeki ataupun mereka diberikan sebuah rezeki, mereka telah berkata. Apa kata mereka? Kata mereka ialah ni, hadzal lazi. Maknanya ni cakap mereka lah. Ini dululah apa yang seperti dulu kami pernah direzekikan seperti ini dulu. Maksa hidup. Okey, lepas tu wa utubihi mutasyabiha. Cuba kita sambung baca dan terus terjemahkan. Okay. I just continue, right? Mm-mm. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utubihi mutasyabiha. Sambung? Yep. Habiskan. Okay. Walahum fiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ya, jadi wa Dan utu. Sama juga so sebut. Satu-satu. telah diberikan Ya, mereka telah diberikan mereka dengan dengannya. dengannya mutasyabihan. Jadi disebut kat sini bawah ni hal. Ni memang Hal, belum belajar modul 2 belum belajar. Jadi kita Modul tambah 2 belum. Dalam keadaan. dalam keadaan. Kalau Okey. ada hal je kita tambah dalam keadaan yang serupa. Yang serupa. Hmm. Okey. Okey, seterusnya walahum Dan lahum huruf jar majrur la ni lali bika lali Dan bagi mereka bagi mereka, correct, fiha di dalamnya azwajun. Pernah jumpa tak perkataan ni? Tahu tak? pasangan. Ya, tapi pasangan ni banyaklah. Dia jamak taksir. Pasangan-pasangan. Lepas tu ada perkataan selepas dia sama bentuk. Sama. Maknanya kalau di awalnya nakira, di sini pun nakira. Kalau di sini jamak, sini pun jamak. Dia baris dhamma, di sini pun baris dhamma. Jadi kita tambah yang. Menunjukkan dia ni frasa sifat. Jadi pasangan yang mutahharatun, yang disucikan. Okey, frasa sifat. Wahum dan mereka betul fiha yang macam tadi di dalamnya. Yes, di dalamnya khaliduna. Okey, khabar. Jadi tambah adalah khaliduna, orang yang kekal. Okey. Macam susah sikit dia. Kadang-kadang. Ya. Ustaz tanya sikit Ustaz, utu tu. Ya. Utu tu majhul kan, majhul madhi kan ya. Tapi dia Betul. punya tandanya atas tu tumah kan. Dia nak sesuai dengan waw ke? Macam keterangan tentang apa huruf ni kita belum lagi masuk. Dia sesuaikan dengan harf. Tapi waw tu memang menunjukkan mereka. Mana dia majhul ke tu, utu tu? Bukan majrur, dia bukan majrur, majhul. Majhul lah, majhul ke? Dia majhul, maksud dia majhul. Maknanya kita tak tahu siapa pelaku dan dalam waw ni disebut sebagai naib pelaku, naib mak. Mak pun boleh kena aircon direct. Okey. Baik. Betul ke? Macam tu ke soalan cik tadi? Betul. Tadi saya nak tahu betul lah, selalu mati dia
Kalau majhul dia yang dua tu kasrah kan. Oh, tak. Madi kalau depan tu dhamma, yang Oh, baca kedua huruf tapi ni Hamzah dia bukan yang itu, dia mesti Hamzah wasal. Tapi ni Hamzah yang hidup tu, bukan Hamzah wasal. Dia Jadi punya dia formula dhamma lain sikit. Dia dan punya sikit. ah Jadi depan yang mula sekali kalau dia hamzah betul, di depan patut dhamma ke betul lah kan Ustaz? betul lah tu. Kita tak payah ubah apa-apa. Okey, Dia jadi hanya yang kedua tu patut selalunya kasrah lah kan? sebiasanya. Itu kalau dia Ah, Hamzah wasal. ah. Dan Kalau yang itu kalau pun wasal ya. Tapi lah. kalau madi biasa, kalau madi perkataan lain biasa bukan Majhul. apa Kalau bukan majhul. kalau madi masalah kat uktibu kan, kalau kita nak katakan diberikan buku kan. Macam Tapi ini kena dia simpan dhamma di balik. atas tu pasal apa? Dia nak sesuai ke? Kalau dia jamak tu dia sesuaikan dengan dhamma di atas ke? Kalau dhamma, kalau kasrah dengan dhamma dengan waw tu dia susah lah kan nak ni kan. Saya kurang faham sikit soalan Cik Said ni. Okey, selalunya kalau dia madi Dia dari segi majhul bacaan ke? Dari dari segi segi madi majhul, lepas tu kita ambil madi kata majhul, okey. kalau kita ambil aktabu kan, uktubu kan. Hmm. Kalau kalau dimajhulkan jadi kalau kataba kalau Aktifah. Dia bunyi formula dia UI. Tapi UI disebabkan dia ni majhul dan dia ni melibatkan ada huruf illah dalam tu. Dia kena tengok pada dia punya kata dasar. Kata dasar yang huruf illah ni, macam huruf illah ke huruf apa nanti jadi kita lebih explore dalam modul 3 lah. okey. Sebab dia ada dua, ada satu ata, ada lagi satu Ata. ta kan. Jadi yang itu saya pun macam tak, benda tu bukan macam direct di kepala, kena tengok dulu buku sebab Okey. Baik. wazan dia kalau kita tengok ni wazan AI, maknanya dia masih lagi yang ata tu je. Jadi dia ada huruf illah, lepas tu dia ada hamzah pula. Memang dia ada ruling special sikit. Tapi buat Okey. masa ni kita cuma ambil bila kita nampak macam ni kan. Ni kita dah tahu dia madi majhul. Jadi terjemahan kita fokus pada terjemahan dia. Terjemahan dia kita letak telah sebagai menunjukkan madi. Kemudian kita letak di tu menunjukkan Majhul. Okey. M Baik. ni macam itulah. Alright. Okey, Lagi terima satu, kasih. kita tak perlu risau yang tu sebab untuk yang lain lah yang macam belum pernah belajar kan. Sebab bukan kita yang tukarkan baris tu macam tu. Jadi ada kalanya dia tak ikut rules pun. Macam contoh perkataan yang kita jumpa sebelum ni, macam qala kan. Qala kenapa bukan, kalau madi majhul kenapa bukan kuila? Kenapa kuila? Sebab dah Allah tulis macam tu, maknanya kita ikut dulu, kita ambil je. Kita untuk peringkat yang awal ni kita tak usah susah hatilah maknanya. Jadi kita kalau qila tu dia sebenarnya majhul kepada qala. Macam itulah. Gitu je ya. Baik. Alright. Kita masuk pula ayat yang ke-26. Siapa nak cuba yang ni? Baca dan cuba terjemah. Encik Said nak cuba? Silakan baca. Saya besarkan sikit. Ataupun mungkin saya boleh bagikan beberapa part ayat ni. Okey, ayat ni 1 sampai fauqaha. Kemudian sampai rabbihim. Seterusnya sampai masalah sini. Dan sampai 26 tu habislah. Okey, cuba. Boleh? Tolong baca dulu pun tak apa. Kalau belum nak terjemah. Tuan Syed Fakri nak cuba baca? Bukan Ya, saya baca. Okey. Teacher, saya cuba. Baik Kak Izan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allaha la yastahi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Okey. Terus terjemah ke? Ya, sesungguhnya Allah tidak ia malu. Sesungguhnya ia tidak malu bahawa
yadriba, ia membuat Ia membuat, betul. masalah akan sebuah perumpamaan Ya. apa yang Mhm. ba'udatan nyamuk Berupa seekor nyamuk. berupa seekor nyamuk maka apa yang fauqaha, atasnya, di atas baginya. Apa yang di atas baginya. Okey, betul. Bagi tu dah ada kat situ. Baginya. Maksud dia apa? Sesungguhnya Allah tidak ia malu bahawa ia membuat akan sebuah perumpamaan apa yang berupa seekor nyamuk. Apa dekat sini kadang-kadang diterjemahkan juga sebagai seterusnya. Yang setakat ni yang kita tahu maka ataupun lalu kan. Lalu apa yang di atas baginya pun boleh. Dalam arti kata lain maksud dia seterusnya. Kalau kita pakai lalu dia jadi seterusnya lah. Maksud je. Boleh lah maksud saya ni. Seterusnya. Okey, apa yang di atas baginya. Nya dekat sini merujuk kepada Nyamuk. nyamuk. Maknanya atas nyamuk tu. Sebab ha ni untuk perempuan. Jadi ba'udatan seekor nyamuk. Nyamuk betina. Okey, seterusnya. Fa'ammal ladzi, siapa nak baca? Seterusnya. Saya baca. Okey, Kak Sal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Terjemahkan. Maka adapun orang-orang yang telah beriman oleh mereka, maka mereka mengetahui bahawasanya mereka Bahawasanya ia adalah kebenaran daripada Tuhan bagi mereka. Ya. Baik. Maka Hu ada tu perumpamaan ke Ustazah? Hu tu merujukkan kepada kisah masa perumpamaan. lalu tu ke? Betul. Betul ya. Rujuk pada perumpamaan. Adalah kebenaran daripada Tuhan bagi mereka. Baik, sambung. Wa amma. Siapa lagi nak baca dan nak terjemah? Wa amma Okey. alladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Ya, baik. Terjemahan dia. Dan adapun orang yang kufur, mereka itu Kita tambah kufur. orang-orang yang, sebab dia memang menunjuk Orang yang kufur, orang-orang mereka, orang-orang kufur. orang yang Fayaqulu yang mereka telah, kufur. kalau kita Telah baca kufur. telah kufur. telah Telah ingkar ingkar oleh mereka. Okey. oleh mereka. Maka yaqulu mengatakan oleh mereka. Mereka berkata. Dia berkata, "Madza apa ini? Apakah? Apakah ini? Apakah aroda berkehendak kan? Dia telah. Allah berkehendak oleh Allah." Macam kita belum, jangan laju sangat yang tu, slow. Maknanya kalau ikut nahu tu kita nampak fi'il madhi telah daki oleh dia oleh Allah. Okey, dengan ada dengan ini masalahnya. Jalan perumpamaan. Sebuah perumpamaan. Ini perumpamaan pun boleh juga. Perumpamaan. Maknanya apa? Dan ada pun orang-orang yang telah ingkar oleh mereka, maka mereka berkata, apakah telah menghendaki oleh Allah dengan ini sebuah perumpamaan? Maksud dia apa? Mafhum dia baru kita boleh cerita macam itulah. Adapun orang-orang yang ingkar, orang-orang yang telah ingkar, mereka mengatakan, apa mereka katakan? Mereka katakan, apa ni? Macam itulah. Maza aradallahu bihadza matala. Apakah Allah hendak, apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Itu jadi
Kat sini sebenarnya ada soalan lah, tanda soal. Macam tu. Okey? Bagus. Teruskan. Yang di atasnya tadi, Ustazah. Aha. Ya, di atasnya yang mana ni? Yeah, so I was so fast. Okey. Maksudnya apa tu? Dia kat sini sesungguhnya Allah tidak malu. Allah tak segan. Allah tak ada malu dan Allah boleh saja buat. Bahawa ia membuat. Maknanya Allah tidak malu bahawa dia membuat akan sebuah perumpamaan. Perumpamaan Allah tu apa yang berupa. Maknanya berupa seekor nyamuk dan seterusnya apa yang di atas baginya. Apa yang di atas nyamuk itu. Maknanya cerita dia apa atas nyamuk? Kalau kita faham macam mana? Atas nyamuk. Kecil lah. Lebih kecil daripada nyamuk. Kuman. Kuman. Kuman nyamuk tu. Kuman nyamuk tu. Nyamuk baru sekarang orang tahu kan. Teknologi moden, sains menjumpai bahawa nyamuk pun ada kutu dia. Bukan orang ada kutu, haiwan ada kutu. Kutu. Kutu tu pula untuk nyamuk betina ni saja. Dan kutu tu isapnya darah nyamuk tu. Dia duduk atas kepala nyamuk. Macam itulah. Jadi orang dulu dia punya terjemahan dia akan kata pada ketika tu perumpamaan yang nyamuk tu kan. Ataupun yang lebih rendah daripada itu. Tapi kalau kita terjemah translate direct pun sebenarnya kita dapat maksud dia apa yang di atas baginya, di atas nyamuk itu. Jadi kat situlah atas And nyamuk the next, Atas next nyamuk tu ada apa? Kutu ke Ustazah? ada. Kalau penemuan Jadi kalau zaman dalam ayat ni atas nyamuk tu kutu ke? atas, ya. Sekarang ni lah baru orang jumpa. Orang tahu ya. Itu pasal yang jambak betina yang hisap darah kan? Kalau jantan ya. Ya, Betul ke? betul. Betul ya? Nyamuk tu hisap darah. Maknanya kalau banyak angle lah kita boleh tengok. Tapi tafsir dulu-dulu, zaman dulu dia cuma kata yang lebih kecil daripada nyamuk tu. Betul lah. Jadi sebab zaman dulu, maknanya dari segi teknologi tu kan, orang tak tahu yang lebih kecil daripada nyamuk. Orang nampak nyamuk lah. Manakala sekarang orang dah jumpa mikrob lah, benda lebih kecil. Jadi Allah dah sebut dah perkara ni di situ. Daripada zaman tu lagi dah ada. Sepatutnya tu yang seterusnya tu orang macam kita ni tak perlulah tunggu penemuan sains baru kita nak kata kalau orang yang beriman dia tak tunggu. Yalah. Tunggu tak adalah, dia tak percayalah. Tak ada. Ya. Orang yang beriman terus kata apa pun bila Allah yang kata itulah dia bahawasanya ia adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Tu orang yang beriman, sikap dia, attitude dia terhadap ayat-ayat Allah. Dia tak tunggu ada orang buat eksperimen baru dia nak percaya. Tak ada. Kata Quran dia beriman. Ya, Ya? tapi daripada dulu pun dah sains pun satu dah Ya. membuktikan yang ayat Quran tu betul kan? Ya. Jadi maksudnya kalau nak beriman dengan Quran ni dah beriman dah. Tak perlukan lagi pembuktian macam tu. Ya. Tapi manusia ni banyak yang Allah bagi tahu benda ni. Jadi kalau kita baca Quran kita nampaklah mukjizat tu dah ada dah. Jadi kita tak heran. Kalau orang jumpa sekarang, ya Allah, kita berdoa je, ya Allah terimalah keimanan kita. Jadikanlah kita masuk macam tu. Itulah mukjizat pada Quran tu. Bila kita bahasa Arab tu kita menampak then terus dapat. Ni kalau saya tanya anak-anak murid saya yang macam biasanya orang yang kosong dia tak pernah baca tafsir, dia tak pernah itu, dia terus tangkap ayat ni. Contoh macam anak-anak lah, anak-anak kecil. Cuba cerita. Lepas tu dia akan terus kata kalau dia boleh terjemahkan, maknanya atas nyamuk tu ada nyamuk lagi ke? Ataupun dia kata ada benda ke? Ya, macam tu. Maknanya kalau yang atas nyamuk tu besar ni, yang atas kepala nyamuk mestilah kecil lagi daripada nyamuk. Macam tu. Tapi yang sains telah berjumpa kan, discovery by science tu membuktikanlah yang kebetulan tu ayat Quran tu kan. Ya, betul. Kita berasaskan ayat Quran, lepas tu kita gunakan akal, lepas tu kita pergi pada panca indera kita kan, termasuk semuanya eksperimen sebetulnya kan. Ya. Bukan Di salah. asasnya kita berasaskan Al-Quran lah. Quran dulu. Bila kita dapat Quran, jadi penemuan-penemuan sains tu, Kita kita terus ya. kata
annahul Betul. haqqu mir rabbi. Macam Yes, annahul betul. haqqu mir rabbina. Macam itulah. Ya, yang saya baca tu itulah. Dia kita berasaskan akal dan panca indera tu kepada asasnya Al-Quran. Allahu Akbar. Betul. Hmm. Alhamdulillah. Ustazah, seterusnya that sentence fa'amal Okey, Pak fa'amal tadi. kalau yang ni sampai sini kan saya kan. Seterusnya dan ada pun ni ada pun orang-orang yang telah ingkar oleh mereka, maka mereka mengatakan, apakah telah menghendaki oleh Allah dengan ini sebuah perumpamaan? Ataupun kita kata tak payah dia sebuah pun tak apa sebab dia tamyiz. Jadi terus kata apakah telah menghendaki oleh Allah dengan ini perumpamaan? Bunyi dia macam terbalik. Tapi nak cakap dengan ini satu perumpamaan lah. Faham tak? Faham tak Kak Rosnan yang maksud dia? Maknanya orang yang engkar pula dia akan berkata, mereka akan bertanya, mereka akan mendakwa. Apalah macam tu, sama ada secara cemburu kerana macam kenapa dia tak terfikir ataupun dia tak tahu. Apalah ataupun dia kata alah leceh lah buat banyak nyamuk. Macam tu. Apalah ada pada nyamuk gitu maksud dia. Mereka kata macam tu. Mereka mencemoh lah bila Allah buat perumpamaan, maknanya Nabi bacakan. Ya, apa dah nyamuk? Macam itulah dalam arti kata lain. Aku pun Ya. tahu kadang-kadang. Maksudnya sombong dia tu. Baik, Ayat seterusnya. tu panjang jadi kita susah nak bagi-bagi kan. Di Allahul mana ada musta'an. dialog, di mana Tu nanti kalau kita belajar ayat. Jadi kita senggat-senggat. That's why saya pecah-pecahkan dulu satu ayat, nampak ayat macam mana. Kita buat yang kita nampak dulu. Padahal kita kadang-kadang memang kena buat lebih daripada sekali. Macam terjemah tu tak boleh sekali. Sebab tu ini kita punya masa kan agak singkat. Jadi kita ya. sikit-sikit tu. Tadi saya berharap bersabarlah dengan saya punya pace ke apa ke. Kalau kita tak dapat habis 20 hari pun, maknanya 20 muka surat, maknanya yang penting kita dapat pelajaran tu. Pengajaran tu is more important. Bukan Ya. bukan banyak, bukan volume, tapi kita dapat tak pelajaran daripada ayat-ayat yang kita baca ni. Setuju tak macam tu? InsyaAllah betul. Mungkin nanti lepas tu boleh buat ada sesi yang lain, maknanya untuk kalau nak macam kita tahsin bacaan dari segi bacaan kita ni bahasa Arabnya, dan kita boleh tahsin juga terjemahan tu dari segi kita punya kelancaran dalam menterjemah. Dia beginner step memang macam tu lah, kena buat 2-3 kali. Tapi tak ada apa yang rugi kat kita ni. Sebab setiap kali kita mengulang, kalau tidak takkanlah Allah wajibkan kita ulang Fatihah tu kan. Kalau kita dah pandai tak payah buat, then what's the point of it? Tapi Allah bagi kita. Walaupun kita dah pandai sebut Fatihah tu, walaupun kita dah reti, tapi tetap juga kita diwajibkan baca Fatihah tu tiap-tiap kali kita solat. There must be wisdom yang kita belum nampak. Kalau kita tak tahu, kita belum nampak. Jadi kita sentiasa je minta petunjuk pada Allah tu. Allah wajibkan kita tu minta petunjuk tu. Jadi dekat situ kenapa? Sebab ayat yang seterusnya ni. Cuba kita baca. Siapa nak baca? Saya baca. Okey, Kak Sal. Yudhillu bihi Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Jadi kat sini saya cuba teruskan ke Kak Sal terus terjemah. Ia menyesatkan dengannya akan yang banyak dan ia memberi petunjuk dengannya Okey. akan yang banyak. Ya. Dan nafi tidaklah Okey. ia menyesatkan dengannya Illa melainkan al-fasiqina. orang-orang yang fasik, orang-orang yang derhaka. Ya, okey. Agak Ya, kita di kat sini tu is Allah lah kan ya? ya, kat dalam harap ni. Refers to Allah kan? Yes.
Betul. Jadi ia menyesatkan dengannya. Nya ni apa? Perumpamaan tadi. Perumpamaan ya. Perumpamaan ni banyak menyebabkan Allah sesatkan manusia ni dengan perumpamaan yang macam tu. Dipandang remeh tu. Dipandang remeh oleh kebanyakan manusia, maknanya dia menyesatkan dengannya akan yang banyak. Dan dia memberi petunjuk dengannya akan yang banyak. Dengan perumpamaan yang sama, satu perumpamaan tu, tapi ramai yang sesat dan ramai yang juga mendapat petunjuk daripada Allah. Dan siapa yang sesat tu? Dan tidaklah ia menyesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Hanya orang-orang yang fasik yang sesat dengan disebabkan perumpamaan ni. Mana Allah sesatkan yang banyak tu kalau dia fasik. Jadi Fasik tu orang yang membuat keburukan ke kejahatan tu kan? okey, dia dekat ayat selepas dia ni, biasanya bila ada macam ni al-fasiqina, al-fasiquna, kemudian selepas daripada ayat tu ada allazina. Dia maksudnya selalunya sifat. Ni disebut juga sebagai jumlah tafsiriyah. Jadi dia akan menerangkan siapa dia orang yang fasik. Jadi kita tak payah fikir jauh-jauh sangat. Ayat tu dah ada. Allah terangkan. Siapa dia orang yang fasik? Iaitu yang. Iaitu yang. Cuba kita baca ayat ni 27. Serupa juga dengan ayat apa tu surah Al-Imran ya, ayat yang last 10 ayat tu ya. Banyak Orang lah. yang banyak ya. Banyaklah orang fasik ni kalau tengok surah 9 Bukan fasik tu, yang tu dia ceritakan pada orang yang Al-Abrar. dia Siapa Al-Abrar? Dia cerita apa, dia tamsil tu kan, dia bagi tamsil dia. kita kan kadang-kadang tak payah jauh sangat. Bila kata ada jumlah tafsiriyah macam ni, bila ada allazina, biasanya bukan semestinya, tapi biasanya dia menerangkan benda yang sama ni sebelum dia. Dia punya tempat tu sama. Jadi al-fasiqina siapa? Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu satu bahagian. Okey, siapa nak cuba terjemahkan? Jadi kalau kita kata iaitu Orang-orang yang orang-orang yang mereka melanggar correct. Mereka melanggar melanggar akan apa? perjanjian Perjanjian bagi Allah. bagi Allah ataupun daripada Allah, dua-dua pun boleh. Perjanjian bagi Allah Dari daripada pada ba'di selepas selepas misaqi. misal Teguh baginya. Jadi orang yang fasik tu siapa? Ayat yang pertama ni cakap dah. Orang-orang yang melanggar perjanjian daripada Allah selepas dah dimaterikan, selepas dah sign kontrak. Kita ni semua dah sign kontrak. Tapi Misakah tu tak, ni bukan bahasa Inggeris covenant ke Ustaz? apa dia? Covenant dalam bahasa Inggeris kan? Boleh. Covenant. Dalam surah Al-A'raf tu kan? Banyaklah. Tapi kita fokus yang muka surat ni je dulu. Nanti kalau kita masuk tu kita masuk tadabbur. Nanti tak dapat habis. Tapi saya rasa masya-Allah, alhamdulillah, kalau siapa dah masuk kelas tadabbur, insya-Allah mudah-mudahan lebih nampak lagi bila kita terjemah ayat ni kata demi kata, perkataan demi perkataan. Alhamdulillah. Seronoklah dengar macam ni. Jadi lepas ni boleh nampak dah ni, okey, siapa yang potensial untuk sampaikan pula nahu dia tu. Jadi kita tak salah bila kita nak tadabbur tu, it goes back to the ayat juga. Jadi memang kita tak ada main teka-teka lah. Maknanya bukan kita agaknya kot tak ada. Ni tengok nahu dia tu. Boleh saya tambah sikit Ustazah, ni dalam Al-A'raf tu dia menunjukkan dia dalam roh lagi dah kita buat perjanjian dengan Allah kan? Sebenarnya itu salah satu perjanjian kita buat dengan Allah. Kemudian dalam ikrar kita, tiap kali kita solat, sebenarnya itu yang Allah dah wajibkan untuk kita. Kan ikrar, bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu ikrar kita tu. Bila kita kata dalam syahadah kita, tiap-tiap kali kita solat, kita baca tasyahud tu, kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau kita keep on, lepas dia solat kita langgar apa yang kita cakap tadi tu, maksud kita boleh tergolonglah ke dalam orang-orang yang fasik. fasik. Ya. Apa kita kata Allah yang kita
puja tapi kita syirikkan Allah. Kita kata Nabi SAW tu ikutan kita, tapi dalam bab-bab banyak bab kita tak nak ikut Nabi, kita nak ikut selera kita ataupun kita ikut selain daripada Nabi SAW. Cara kita beribadah tak ikut contoh Nabi SAW. Jadi kita Ya. termasuklah orang yang fasik. Kita langgar janji. Keduanya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Jadi maksud dia apa? Dia Dia dan mereka mereka memutuskan mereka putuskan apa yang apa yang amara telah telah diperintah tapi ni fi'il madhi biasa, telah diperintah oleh memerintahkan oleh oleh Allah dengannya bahawa bahawa yusal fi'il mudhari' majhul mansub. ia disambung. Lagi ni yang kedua. Maknanya tadi yang pertama mereka melanggar janji. Kedua, mereka putuskan apa yang Allah suruh sambung. Maknanya putuskan apa ni? Putuskan silaturahim. Putuskan silaturahim. Putuskan hubungan baik antara suami dan isteri. Putuskan hubungan antara ibu dan anak. Putuskan hubungan antara umat Islam. Macam itulah. Itu silaturahim. Allah suruh sambung. Allah suruh sambung silaturahim. Sambung silaturahim ni banyaklah cerita dia kalau kita baca dalam hadis-hadis kan. Bukanlah, Nabi kata, bukanlah menyambung silaturahim tu membalas kunjungan. Nabi tahu dah kita nak raya ni memang maksudnya bukanlah Nabi tahu kita macam tu. Maknanya manusia ni bila raya tu, dia datang rumah kita mesti datang rumah dia. Bukan. Sebenarnya bukanlah membalas kunjungan tu yang dimaksudkan dengan menyambung silaturahim. Silaturahim tu maksud dia apa? Nabi SAW kata? Maksud dia ialah membaiki, maksudnya hubungan. Nanti saya cek balik semula hadis tu. Bukankah dia punya makna dia in general is to care for the Muslim, care for each other, kan itu? Ya. Ambil berat dan sayang menyayangi sama-sama orang Islam. Itu kepesan Wasallam tu. Ada, dia jadi spesifik, tapi saya macam suddenly saya terlupa. Saya ingat the first part of the hadis je. Okay. Nanti saya kongsikan. Sekejap lagi saya cek. Okey. Kita sambung dulu yang ni ayat 27. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerosakan di bumi. Ada yang ketiga. Dan ni senanglah sikit kan? Sikit je 3-4 perkataan. Wa dan yufsiduna, mereka membuat kerosakan. Fi dah tahu dah, fil ard dah banyak kali jumpa, so dah laju sikit. Di bumi. Ulaika humul khasifun. Mereka adalah khasirun siapa? Orang yang rugi. Jadi orang yang fasik tu, bolehlah disimpulkan dekat sini. Orang yang fasik adalah orang yang rugi. Pasal apa dia rugi? Sebab dia buat tu semua opposite of perintah Allah. Buat kerosakan. Allah kata jangan buat kerosakan, dia buat kerosakan. Kerosakan yang mula-mula berlaku pada ilmu lah. Ragu dengan ilmu daripada Allah, tapi nak ikut ilmu yang cikai-cikai ni, yang daripada manusia biasa. Ilmu Allah diremehkan, yakni Al-Quran, Nabi SAW diremehkan. Dia manusia ni sombong. Itulah permulaan pada kerosakan di muka bumi. Fasad fil ilm. Bila fasad, kerosakan berlaku pada ilmu, rosaklah amal. Bila rosak amal, rosaklah qasad, tujuan tu buat sesuatu. Dekat situ. Cakap ada bagi sabda. Kalau Ustazah nak tengok, nak tengok dari punca dia, apa punca dia Ustazah? Punca? Punca, semua punca dia daripada punca yang asas punca dia ragu. Punca dia penyakit hati itu ragu. Dia ragu kepada Al-Quran. Bukan dia rasa dia tak bergantung pada Allah ke Ustazah? Itu kesan. Dia tak rasa dependent. Punca dia tak rasa dia bergantung. Dia rasa dia tak kabur macam Firaun kan. Dia rasa dia terror. Dia tak ada ni langsung. Itu kesan. Itu kesan ke ataupun dia punya asas dia? Dia tak rasa dia bergantung pada siapa. Jadi tak ada.
Kalau Allah kata, kalau kita tengok dalam Quran tu, itu kesan lah. Kalau kita tengok Kesan, cerita tu kan jauh kan. Tapi Allah mula-mula sekali dia cakap apa? Zalikal La raiba kitabu fi. la raiba fi. Kalau kita tengok susunan Quran tu, yang tu dulu. Dah dulu ya. Nabi SAW apabila ditugaskan untuk menyampaikan, apa yang perlu disampaikan? Disampaikan tauhid kan? Allah tu siapa? Kenal Allah. Jadi orang kalau dia ragu je sikit pada Allah, mulalah kat situlah syaitan. Macam iblis, apa permulaan dia yang menyebabkan dia tu tak dapat? Dia ragu kan? Dia ragu. Sebab ragu tu, dia ragu pada perintah Allah. Kenapa Allah suruh aku? Dia sombong lah. Kalau iblis tu sombong. Al-kibru, Nabi SAW bersabda, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu ialah menolak kebenaran. What is kebenaran? Al-haqu mir rabbikum. Kebenaran itu yang datang daripada Allah. Jadi kebenaran tu Jadi mereka tak bertawakal pada Allah langsung lah kan? Kan tak gitu? ketawakal tu dia jadi memang betul tak bukan kata salah, tapi punca dia macam iblis tu kan, dia tolak kebenaran. Dia tahu Allah siapa, dia boleh buat kebenaran tu apa yang sebelum ni, tapi sebab ada sombong tu, ada ragu kepada perintah Allah, Allah suruh dia sujud kepada Adam. Itu yang menyebabkan dia macam orang kata apa, flip lah. Tak boleh. Bukan Jadi gembira, punca dia takabur lah tu Ustazah ya. sombong. Sombong tu Takabur. datang Takabur daripada tu sombong datang daripada rasa ragu dengan perintah Allah tu. How can dia suruh aku ni sujud pada makhluk yang lemah ni? Dan datanglah racism tu. Rasa diri lebih baik. Itu semua keraguan. Pasal keyakinan dia pada kebolehan diri sendiri. kebolehan. Dia rasa tak bergantung. Okey. Takabur tu bukan Allah SWT kata takabur tu hanya sifat aku saja. Ya, betul. Dalam Betul, satu ya? hadis qudsi Allah sebutkan. Nabi SAW menyebutkan. Okey, tadi Cik Kap ada kongsikan hadis yang saya maksudkan tu. Maksud dia ialah orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah orang yang membalas kebaikan orang lain, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang menyambung kembali ketika tali silaturahim itu terputus. Maksud macam itulah. Baik. Okey, kita sambung sikit. Bolehkah kita sambung lagi 5 minit ni? InsyaAllah. Jadi ini pertanyaan daripada Allah ayat 28. Siapa nak baca? Kak Sal. Boleh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Itu kau terjemah. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah dan adalah kamu Ini waw hal. sedangkan adalah kamu amwatan, apa ni? Orang-orang yang mati. Adalah ke tak Tak payah. orang-orang yang mati lalu telah menghidupkan oleh ia akan kamu. Kemudian ia mematikan akan kamu. Kemudian ia menghidupkan akan kamu. Kemudian kepadanya kamu kembali. Dikembalikan. Dikembalikan. Yang ni kamu dikembalikan. Sebab majhul. Okey. Okay. Maknanya apa? Dalam keadaan bagaimanakah kamu boleh ingkar kepada Allah sedangkan adalah kamu orang-orang yang mati. Lalu telah menghidupkan oleh ia akan kamu. Dia telah menghidupkan kamu. Kemudian dia yang akan mematikan kamu. Kemudian dia akan menghidupkan kamu. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Macam bukan in disbelief, maknanya macam hairan lah. Macam manalah manusia ni boleh ingkar kepada Allah. Sedangkan dulu dia tu mati. Allah yang hidupkan. Dia dalam perut ibu dia tak tahu apa-apa. Allah mati. Kemudian lepas tu yang matikan dia pun Allah. Dia bukan pandai-pandai hidup sendiri. Dia tak boleh hidup sendiri. Macam itulah. Kemudian dia hidupkan. Kemudian Allah kembalikan semua urusan kepadanya. Baik, ayat 29. Apa nak cuba? Saya baca.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Baik, terjemahkan. Wa Wa sama-sama dia kita buat. Dia khabar adalah allazi. ha, Yes. dia Adalah adalah yang yang cipta, khalaqa, telah menciptakan oleh telah ia mencipta oleh ia lakum bagi kamu correct bagi kamu ma akan apa yang ru akan apa yang di bumi di bumi jami'an. Lepas tu ada hal. Jadi kita tambah dalam dalam keadaan kesemuanya. kesemuanya. Summa kemudian istawa telah menuju Yes, telah menuju ia oleh ia ila kepada ini je lah ke langit. 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 Fa Maka lalu Hawa telah menyempurnakan olehnya akan menyempurnakan oleh ia huna akan kesemua tadi boleh juga jami'ah tadi. semuanya. Yang ni kita cakap nya je pun tak apa. Nak cakap akan mereka tak sesuai. Dalam bahasa kita tu tak ada equivalent. Tapi kita kata nya jugalah. Masuk kesemuanya. Kesemuanya apa? Lepas tu ditambah akan sab'ah Akan sab'ah tujuh petala langit bagi petala langit. bagi petala langit pun boleh. Dari petala langit pun boleh. 7 bagilah. Yang sesuai bagi. Bagi petala langit. Wa Bahwa dan dan wa ia ia di dengan kulli tiap-tiap sesuatu daripada sesuatu mengetahui. Maha mengetahui. yes, adalah maha mengetahui. Kalau kita tak tahu bila nak letak maha ni, biar nak kata mengetahui je pun boleh. Maha tu sebab kita dah tahu ni cerita pasal Allah. So it's letaklah maha tu. Baik, saya bacakan lagi sekali. Dia adalah yang telah mencipta oleh ia bagi kamu akan apa yang di bumi dalam keadaan kesemuanya. Kemudian telah menuju oleh ia ke langit. Lalu telah menyempurnakan oleh ia akannya akan 7 bagi petala langit. Dan dia dengan tiap-tiap daripada sesuatu adalah maha mengetahui. Maknanya semua kalau daripada dulu sampai sekarang, apa yang kita ciptakan, apa yang kita makan, apa yang kita buat ni semuanya Allah jugalah yang menciptanya. Baik. Okey, jadi untuk hari ni kita pun just ngam-ngam je pukul 4. Kita dah alhamdulillah kita dapatlah habiskan muka surat 5. InsyaAllah besok kita sambung dengan muka surat 6. InsyaAllah. Ada soalan mengenai Nahu ke? Yang kita dah belajar lah setakat ni. Jangan tanya yang belum belajar tu. Saya pun belum belajar tak apa. Baik. Kalau tak ada apa-apa. Berapa orang kita hari ni? Tadi ada yang dah keluar siap-siap. 16. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni hari Sabtu kan? Maklumlah macam orang bersama keluarga. Tahun ni kita tak cuti juga. Hari Sabtu Ahad pun on. Jadi saya harap kita dapat sama-samalah istiqamah ya. Baik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.